Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, hari Selasa bertarikh 23 hari bulan April 2024. Saya nak bagi amaran kepada semua manusia-manusia di Malaysia ni yang terlalu ikut perasaan, yang terlalu ikut entah apa-apa punya kepercayaan, yang entah apa-apa punya kepercayaan, maksud saya bukan tentang kepercayaan agama dan sebagainya, tapi doktrin-doktrin pengajaran daripada manusia yang membuatkan mereka sehingga brainwash dan sanggup buat apa saja, sanggup terima apa saja untuk nyatakan konon-konon mereka ni baiklah, sampai sanggup kena bawa di mahkamah dan sebagainya. Apa pendapat anda kepada manusia-manusia yang begini? Memang patutkah mereka ini dibawa ke mahkamah atau bagaimana? Pada pendapat saya, tak kiralah sama ada mereka pembangkang kah, mereka kerajaan kah, mereka orang kepada Anwar kah, mereka orang kepada Muhyiddin kah. Kalau keterlaluan, pada pendapat saya, tak sesuai di negara Malaysia yang penuh dengan toleransi. Ingat, negara Malaysia dibentuk dengan satu disebut sebagai rukun negara yang ada toleransi. Kesopanan dan kesusilaan itu salah satu daripada rukun negara. Lupa ke itu? Jangan lupa yang itu. Itu yang membentuk negara Malaysia. Terbaru. Baru saja diterima berita. Kesian juga saya kepada manusia-manusia begini. Tapi apakah anda ya? Kerana sudah kena brainwash, otaknya sudah kena cuci, sekarang siapa yang silap? Siapa yang cari pasal? Siapa yang cari masalah sendiri? Terbaru daripada Harapan Daily ya. Turunkan Anwar atau kami ... Padah Ugut Agong dan Perdana Menteri, pekebun sawit didenda 12,000. Sudahlah, pekebun sawit saja, bukan kita nak rendah-rendahkan pekebun sawit, tidak. Tapi kenapa sampai berani untuk Ugut Agong dan PM? Mari kita baca bersama. Seorang pekebun sawit dikenakan denda sebanyak berapa? RM12,000. Selepas beliau didapati bersalah membuat hantaran yang bersifat mengancam kepada Yang di-Pertuan Agong menerusi Facebook pada tahun lalu. Pada pendapat saya, kalau sudah mengancam kepada Yang di-Pertuan Agong ini, ini lebih bahaya nih. Dan perlu untuk dicari siapa lagi yang dia sudah brainwash. Hakim Mahkamah Session Siti Aminah Ghazali memutuskan hukuman terbabit terhadap Samsuri Ramli 45 tahun selepas tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan berkenaan. Maknanya dia memang mengaku bahawa dia membuat hantaran yang bersifat mengancam kepada di-Pertuan Agong. Takkan kita diam-diam saja dengan benda ni? Takkan diam-diam saja. Sepatutnya Agong itu ketua negara, ketua agama Islam, ketua segala-gala di Malaysia perlu dipertahankan dan dihormati, dijunjung tinggi kedaulatannya. Bukan sembarangan cakap oleh pekebun sawit. Ini pekebun sawit ni pun masalah juga. Saya pun keluarga pekebun juga tahu. Tapi pikiran kami, pikiran yang pandai, bijak dan berfikir jauh lebih matang. Mahkamah juga memerintahkan Samsuri dipenjara 6 bulan jika gagal membayar denda terbabit. Saya pikir lebih sesuai untuk dia lah, kena denda 12,000, lepas tu kena penjara lagi hangam. Sebab dia mengaku bersalah ni. Tapi kalau sudah mahkamah beri pendapat ataupun beri keputusan begitu, saya sokong 100%. Saya sangat hargai dan hormati undang-undang negara Malaysia, antara undang-undang terbaik di dunia. Apalagi yang kita mau, kita perlu bersyukur ya. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa secara sedar. Dan dia mengaku, memang dia sedar lah. Sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang mengancam sifatnya dalam bentuk gambar bertulis PN-Base, amaran anak muda kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan turunkan Anwar atau kami turunkan Agong dengan niat menyakitkan hati orang lain. Wow, apa maksud dia untuk dengan dia kata atau kami turunkan Agong? Kau siapa lah pakcik? Kau siapa pakcik? Waktu tu saya fikir Agong kita cukup baik hati, cukup memberi belas kasihan kepada manusia ini.
Kalau dulu-dulu, zaman kesultanan dulu-dulu, entah apa sudah jadi dengan manusia ini. Silap-silap dan entah kena jadi apa, tak tahulah. Sebab itu sudah menderhaka. Ini terang-terangan, mengaku bersalah pula nih. Kesalahan itu dilakukan melalui aplikasi Facebook dengan menggunakan profil Sambanjar Perak pada jam 5.33 petang 13 Ogos 2023 yang kemudian dibaca di sebuah kondominium di Jalan Tongsin, Bukit Bintang pada jam 9 malam hari yang sama. Pertuduhan itu dibuat mengikut Section 233-1-E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Yang sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih Rp50.000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya. Tertuduh juga boleh didenda selanjutnya sebanyak Rp1.000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Terdahulu Samsuri yang tidak diwakili oleh peguam memohon hukuman ringan atas alasan ada tanggung jawab ibu, isteri dan 4 anak yang masih bersekolah. Tahu pun waktu buat ni tak fikir kah? Nah, dan pasti siapa yang nak mewakili dia? Tidak diwakili peguam. Tak tahulah, dia tak mampu ataupun memang tak ada peguam yang nak tolong dia. Macam mana nak menang dengan kes macam ni? Mengugut agung pula itu, kami turunkan agung. Apa maksud kamu kami nak turunkan agung ni? Jangan main-main lah. Kemudian dia kata, saya anak peneroka yang bekerja di Felda dengan pendapatan tidak tetap, ada kerja baru ada gaji katanya. Tahu pun manusia begini. Saya pun tidak pasti kenapa ada manusia begini yang tidak sedar waktu dia buat silap, buat salah tu. Sudah kena baru nak merayu. Timbalan Pendakwa Raya Nur Eliana Nur Azmal berkata tindakan yang dilakukan Samsuri itu tidak wajar. Saya setuju, sangat tidak wajar dan tidak patut berlaku. Tidak wajar dan tidak melambangkan beliau ada kesetiaan serta kehormatan kepada raja. Aduh, memang tak ada, 100% tak ada. Tak ada kesetiaan, tak ada kehormatan kepada raja. Jadi hukuman setimpal sebagai pengajaran perlu dikenakan supaya masyarakat tidak ambil ringan penggunaan media sosial. Ya, kalau nak hentam Perdana Menteri mungkin okey, tak apa, okey. Tapi ini agung pun dibawa-bawa sekali. Boleh dia kata, hantaran dia begini tahu bunyi dia. Dia kata PN Best, amaran anak muda kepada Yang di-Pertuan Agong, YDPA, dan turunkan Anwar atau kami turunkan Agung. Aduh, dengan niat menyakitkan hati orang lain. Siapa saja boleh dihentam. Anwar pun kau hentam-hentam lah. Kau nak hentam Najib kah, Zahid kah, hentamlah. Tapi jangan hentam kita punya perlembagaan negara Malaysia, raja kita. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan, kehormatan, kedaulatan raja dan negara. Jangan main-main. Padan muka lah. Ini saya berani kata padan muka. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Hari ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, hari Selasa bertarikh 23 hari bulan April 2024. Saya nak bagi amaran kepada semua manusia-manusia di Malaysia ni yang terlalu ikut perasaan, yang terlalu ikut entah apa-apa punya kepercayaan, yang entah apa-apa punya kepercayaan, maksud saya bukan tentang kepercayaan agama dan sebagainya, tapi doktrin-doktrin pengajaran daripada manusia yang membuatkan mereka sehingga brainwash dan sanggup buat apa saja, sanggup terima apa saja untuk nyatakan konon-konon mereka ni baiklah, sampai sanggup kena bawa di mahkamah dan sebagainya. Apa pendapat anda kepada manusia-manusia yang begini? Memang patutkah mereka ini dibawa ke mahkamah atau bagaimana? Pada pendapat saya, tak kiralah sama ada mereka pembangkang kah, mereka kerajaan kah, mereka orang kepada Anwar kah, mereka orang kepada Muhyiddin kah. Kalau keterlaluan, pada pendapat saya, tak sesuai di negara Malaysia yang penuh dengan toleransi. Ingat, negara Malaysia dibentuk dengan satu disebut sebagai rukun negara yang ada toleransi. Kesopanan dan kesusilaan itu salah satu daripada rukun negara.
Lupa kayak itu. Jangan lupa yang itu yang membentuk negara Malaysia. Nah, baru saja diterima berita. Kesian juga saya pada manusia-manusia begini. Tapi apa daya? Karena sudah kena brainwash, otaknya sudah kena cuci, sekarang siapa yang silap? Siapa yang cari pasal? Siapa yang cari masalah sendiri? Terbaru daripada Harapan Daily ya. Turunkan Anwar atau kami ... Padah Ugut Agung dan Perdana Menteri, pekebun sawit didenda 12.000. Sudahlah, pekebun sawit saja, bukan kita nak rendah-rendahkan pekebun sawit, tidak. Tapi kenapa sampai berani untuk Ugut Agung dan PM? Mari kita baca bersama. Seorang pekebun sawit dikenakan denda sebanyak berapa? Rp12.000. Selepas beliau didapati bersalah membuat hantaran yang bersifat mengancam kepada yang di-Pertuan Agong menerusi Facebook pada tahun lalu. Pada pendapat saya, kalau sudah mengancam kepada yang di-Pertuan Agong ini, ini lebih bahaya nih. Dan perlu untuk dicari siapa lagi yang dia sudah brainwash. Hakim Mahkamah Session Siti Aminah Ghazali memutuskan hukuman terbabit terhadap Samsuri Ramli 45 tahun selepas tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan berkenaan. Maknanya dia memang mengaku bahwa dia membuat hantaran yang bersifat mengancam kepada di-Pertuan Agong. Takkan kita diam-diam saja dengan benda ni? Takkan diam-diam saja. Sepatutnya Agong itu ketua negara, ketua agama Islam, ketua segala-gala di Malaysia perlu dipertahankan dan dihormati, dijunjung tinggi kedaulatannya. Bukan sembarangan cakap oleh pekebun sawit. Ini pekebun sawit ni pun masalah juga. Saya pun keluarga pekebun juga tahu. Tapi pikiran kami, pikiran yang pandai, bijak dan berpikir jauh lebih matang. Mahkamah juga memerintahkan Samsuri dipenjara 6 bulan jika gagal membayar denda terbabit. Saya pikir lebih sesuai untuk dia lah, kena denda 12.000, lepas tu kena penjara lagi hangam. Sebab dia mengaku bersalah nih. Tapi kalau sudah mahkamah beri pendapat ataupun beri keputusan begitu, saya sokong 100%. Saya sangat hargai dan hormati undang-undang negara Malaysia. Antara undang-undang terbaik di dunia. Apalagi yang kita mau. Kita perlu bersyukur ya. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa secara sedar. Dan dia mengaku, memang dia sedar lah. Sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang mengancam sifatnya dalam bentuk gambar bertulis PN-Base, amaran anak muda kepada yang di-Pertuan Agong. Dan turunkan Anwar atau kami turunkan Agong dengan niat menyakitkan hati orang lain. Wow, apa maksud dia untuk dengan dia kata atau kami turunkan Agong? Kau siapa lah pakcik? Kau siapa pakcik? Waktu tu saya fikir Agong kita cukup baik hati, cukup memberi belas kasihan kepada manusia ini. Kalau dulu zaman kesultanan dulu entah apa sudah jadi dengan manusia ini, silap-silap dan entah kena jadi apa tak tahulah. Sebab itu sudah menderhaka. Ini terang-terangan mengaku bersalah pula nih. Kesalahan itu dilakukan melalui aplikasi Facebook dengan menggunakan profil Sam Banjar Perak pada jam 5.33 petang 13 Ogos 2023 yang kemudian dibaca di sebuah kondominium di Jalan Tongsin, Bukit Bintang pada jam 9 malam hari yang sama. Pertuduhan itu dibuat mengikut Section 233-1-E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, yang sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM50.000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya. Tertuduh juga boleh didenda selanjutnya sebanyak RM1.000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Terdahulu Samsuri yang tidak diwakili oleh peguam memohon hukuman ringan atas alasan ada tanggungjawab ibu, isteri dan 4 anak yang masih bersekolah. Tahu pun waktu buat ni tak fikir kah? Dan pasti siapa yang nak mewakili dia? Tidak diwakili peguam. Tak tahulah dia tak mampu ataupun memang tak ada peguam yang nak tolong dia. Macam mana nak menang dengan kes macam ni? Mengugut Agong pula itu, kami turunkan Agong. Apa maksud kamu kami nak turunkan Agong ni?
Jangan main-main lah. Kemudian dia kata, saya anak peneroka yang bekerja di Felda dengan pendapatan tidak tetap. Ada kerja baru ada gaji katanya. Tahu pun, manusia begini. Saya pun tidak pasti kenapa ada manusia begini yang tidak sedar waktu dia buat silap, buat salah tuh. Sudah kena baru nak merayu. Timbalan Pendakwa Raya Nur Eliana Nur Azmal berkata tindakan yang dilakukan Samsuri itu tidak wajar. Saya setuju, sangat tidak wajar dan tidak patut berlaku. Tidak wajar dan tidak melambangkan beliau ada kesetiaan serta kehormatan kepada raja. Waduh, memang tak ada, 100% tak ada. Tak ada kesetiaan, tak ada kehormatan kepada raja. Jadi hukuman setimpal sebagai pengajaran perlu dikenakan supaya masyarakat tidak ambil ringan penggunaan media sosial. Ya, kalau nak hentam Perdana Menteri mungkin okey, tak apa, okey. Tapi ini agung pun dibawa-bawa sekali. Boleh dia kata, hantaran dia begini tahu bunyi dia. Dia kata PN Best, amaran anak muda kepada Yang di-Pertuan Agong, YDPA, dan turunkan Anwar atau kami turunkan Agung. Aduh, dengan niat menyakitkan hati orang lain. Siapa saja boleh dihentam. Anwar pun kau hentam-hentam lah. Kau nak hentam Najib kah, Zahid kah, hentam lah. Tapi jangan hentam kita punya perlembagaan negara Malaysia, raja kita. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan, kehormatan, kedaulatan raja dan negara. Jangan main-main. Padan muka lah. Ini saya berani kata padan muka. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Oke. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Azmin. Saya ada soalan untuk kamu lah. Apa pendapat kamu tentang Azmin Ali? Apa pendapat Anda tentang Azmin Ali? Maksud saya ialah, adakah Azmin Ali ini adalah seorang yang betul-betul setia ataupun tidak setia, ataupun betulkah Azmin Ali ini orang yang memang cukup betul-betul hebat atau tak hebat mana pun, atau hanya dia hebat dulu kerana adanya Pakatan Harapan yang hebat. Sekarang dia tak nak berapa nak hebat pun, walaupun dia menang juga di pilihan raya, tapi taklah sehebat waktu dia di PKR dulu. Adakah dia betul-betul hebat atau hanya kerana ada orang-orang yang hebat yang membantu dia? Pada pendapat saya, dia memang hebat, tapi kehebatan dia itu terlebih kerana ada orang yang hebat. Okey. Azmin lah, tapi ini kawasan saya. Itu dia kenyataan yang hebat. Azmin lah, tapi ini kawasan saya, kata Dr. Afif Bahardin. Daripada Malaysia Kini, Adun Taman Medan, Dr. Afif Bahardin menjelaskan perbezaan pandangannya dengan ahli MPT Bersatu Mohamed Azmin Ali berhubung pembatalan projek lebuh raya PJD Link Expressway. Kata Afif, dia sekadar mau menyuarakan kepentingan rakyat di kawasan yang diwakilinya, dan Bersatu tidak menghalangnya daripada berbuat demikianlah. Jadi ini mungkin ini perlu juga diberi ulasan oleh siapa, si Sanusi. Dia kata ada keretakan di dalam Pakatan Harapan, di dalam Kerajaan Paduan. Bagaimana dengan ini? Bagilah komen. Kata Afif, dia sekadar menyuarakan kepentingan rakyat di kawasan yang diwakilinya, dan Bersatu tidak menghalangnya daripada berbuat demikian. Pendirian Azmin lah, dia kata. Tapi ini kawasan saya. Katanya ketika dihubungi oleh Malaysia Kini, kenapa Azmin Ali mau mengganggu kawasan dia lah. Berarti tiba-tiba betul-betul pula jadi seperti dakwaan yang dulu-dulu dalam berita yang sebelum-sebelum ini, artikel-artikel sebelum ini menyatakan ada apa sudah dia punya sebutan tu, apa aja lah, aku lupa lah. Afif mengulas ahli parlimen
Petaling Jaya, Li Qianchong, yang membangkitkan perbezaan pendiriannya dengan Azmin yang juga adalah pengurusi Bersatu Selangor. Jadi katanya saya tidak tahulah kalau Chen Chuan kata kena dengar arahan orang lain katanya. Setakat ini tidak ada arahan dari Azmin yang saya tidak boleh menyuarakan apa-apa perkara bagi pihak rakyat yang saya wakili katanya. Dan tambahnya lagi, kami Bersatu tidak mengamalkan perkara itu, jelasnya lagi. Pada 9 Agustus tahun lalu, media dalam talian Pro PN melaporkan Azmin berkata tiada gunanya membina lembu raya di bandar ini atas alasan untuk menyelesaikan kesesakan lalu lintas. Kata kenyataan itu, prinsip saya ialah mengapa Anda memerlukan lembu raya dalam bandar. Kalau di luar, sebagai jalan lingkaran luar, itu boleh dipertimbangkan. Tapi dalam Petaling Jaya dan Shah Alam, Anda tidak memerlukan lembu raya lain. Apa yang diperlukan adalah pengangkutan awam, kata Azmin pada ketika itu. Sementara itu, Afif mencabar Li. Gambar di atas, ada gambar Li juga, untuk mengemukakan penyelesaian terhadap masalah kesesakan lalu lintas di kawasan Taman Medan. Terdahulu Afif percaya proyek lembu